Antara isi kandungan dalam sejarah penubuhan PBS bermula daripada 1985 sehingga 2017 ialah latar belakang, pengasas, usaha penubuhan, cabaran yang dihadapi, dan perjuangan diteruskan. Latar belakang parti. PBS sudah bertapak di bumi Sabah ini sejak 32 tahun yang lalu. Kemunculan PBS adalah daripada wawasan yang berhormat Tan Sri Joseph Pairin Kitingan yang tercetus apabila mengambil tindakan timbul daripada permintaan dan kehendak rakyat jelata. Penubuhan PBS bermula dengan 11 orang ahli politik yang diketuai oleh Tan Sri Pairin. Mereka telah menandatangani satu memorandum ikrar taat setia persetujuan untuk membentuk satu badan politik yang baru di Sabah. Perlunya untuk menubuhkan sebuah badan politik ini kerana berpunca daripada keluhan rakyat jelata Sabah berkenaan dengan perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama ialah menyahut rintihan yang semakin lantang secara terbuka kedengaran daripada rakyat jelata. Ianya adalah kehendak rakyat satu naungan maupun perubahan pemerintahan yang ada pada ketika itu. Kedua ialah perasaan dan keluhan rakyat akibat daripada tekanan-tekanan daripada kerajaan pemerintah iaitu kerajaan berjaya pada ketika itu. Malahan menangani isu yang hangat ketika itu seperti kebanjiran pendatang asing tanpa izin, ketidakseimbangan dari segi pembangunan infrastruktur, pembahagian kemudahan beasiswa, penambah royalti minyak Sabah. Malahan mengisi jawatan-jawatan di pejabat-pejabat kerajaan dan agensi kerajaan. Seterusnya ialah percubaan untuk menjadikan pesta keamatan sebagai pesta rakyat dan juga penukaran panggilan Bumi Putera kepada pribumi telah ditentang oleh majoriti rakyat jelata Sabah. Berhubung dengan pesta keamatan ini, sebuah perayaan pesta keamatan telah diadakan di kawasan Tanah Lapang berhampiran dengan tebing Sungai Pagalan di Tambunan pada 29 hari bulan Jun tahun 1982 yang dihadiri oleh dari beribu-ribu rakyat Sabah yang dengan sendirinya berduyun-duyun datang merayakan pesta keamatan berkenaan. Seterusnya ialah PBS didirikan untuk apa? Yang pertama ialah untuk menggantikan kerajaan berjaya yang telah melencong dari janji-janji yang dibuat dalam pilihan raya tahun 1976, bila mana waktu parti berjaya telah dipilih menjadi kerajaan negeri Sabah. Yang kedua, sebab didirikan ialah untuk meneruskan tugas-tugas utama kerajaan yang telah diabaikan oleh kerajaan berjaya dan mengembalikan semula falsafah pembangunan negeri ke landasan yang benar. Yang ketiga ialah untuk mewujudkan kembali keharmonian kaum dan toleransi agama yang telah dirancam di bawah kerajaan berjaya. Yang keempat ialah untuk memelihara maruah manusia dan mengembalikan layan saksama secara rata bagi setiap warga negara di negeri Sabah. Yang kelima ialah untuk menghentikan apa jua tindakan-tindakan yang tidak mematuhi lunas-lunas demokrasi. Dan terakhir ialah untuk menyelamatkan ekonomi negeri Sabah daripada terus merosot dan dibebankan dengan hutang. Pengasas parti. Datuk Pairin pertama kali bertanding di dalam pilihan raya umum pada tahun 1976 di kawasan Tambunan di atas tiket berjaya. Beliau telah mengambil alih yang dahulunya diwakili oleh Mendiang Datuk Anthony Gibun yang menjadi adun di kawasan berkenaan dari tahun 1967 sehinggalah 1976. Datuk Pairin telah memenangi pilihan raya berkenaan dalam usia yang amat remaja iaitu pada usia 36 tahun. Datuk Pairin telah dilahirkan di rumah kediaman polis di Papar iaitu dari keluarga mendiang Datuk Kitingan Sabano, bekas Sarjan Major Polis Sontubelari, Borneo Utara dan Datin Naimah Imbayan. Kedua-duanya masing-masing datang dari Kampung Keranan dan Kampung Nambayan, Tambunan. Pendidikan awal Datuk Pairin telah diperolehi dari beberapa sekolah dari pelosok negeri Sabah, iaitu di Holy Trinity School Tawau, di Sekolah Menengah St. Mary Sandakan dan kemudiannya di Maktab Sabah Jesselton untuk menghabiskan 2 tahun tingkatan 6. Beliau ini
Beliau merupakan dari kalangan Kadazan Dusun pertama yang mendapat sijil Overseas Senior Cambridge Grade 1. Datuk Pairin telah dikurniakan beasiswa Colombo untuk melanjutkan pelajarannya di Australia. Sekembalinya beliau dari Australia sesudah dengan jayanya mendapat ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Adelaide. Sekembalinya di Sabah, beliau telah bertugas sebagai timbalan pendakwa raya iaitu DPP kerajaan dan kemudian berhijrah ke sebuah syarikat guaman persendirian sebagai peguam. Datuk Pairin adalah di antara beberapa pemimpin muda ketika penubuhan Parti Berjaya iaitu pada tahun 1975 yang telah dikenal pasti dan dijemput oleh Allahyarham Tun Fuad Stephen. Untuk menyertai Parti Berjaya, beliau dilantik sebagai penolong setiausaha agung dan kemudiannya naik sehingga menjawat naib Presiden Parti. Di antara lain adalah mendiang Datuk James Ong Kili, Datuk Peter Mojuntin, Datuk Saleh Sulong, Datuk Chong Ten dan ramai lagi. Sesudah memenangi pilihan raya umum negeri iaitu pada tahun 1976, Datuk Pairin telah dilantik sebagai pembantu menteri kepada Ketua Menteri pada ketika itu iaitu Tun Fuad Stephen. Sesudah kemalangan nahas kapal terbang Double Six, beliau dinaikkan pangkat menyandang jawatan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan iaitu mengambil alih jawatan yang disandang oleh mendiang Datuk Peter Mojuntin. Pada tahun 1980, beliau telah ditukarkan ditukar ahli ke jawatan Menteri Pembangunan Alam Sekitar dan Tenaga Hayat. Pada pilihan raya umum negeri pada tahun 1981, Datuk Pairin sekali lagi memenangi kerusi Adun Tambunan dan terus memenang jawatan menteri. Beliau ini mempunyai sifatnya yang sentiasa menyebelahi dan prihatin kepada keperluan dan kebajikan rakyat. Seringkali mengemukakan kerintihan rakyat kepada kerajaan secara dalaman. Namun usaha-usaha Datuk Pairin ini tidak disenangi oleh pucuk usaha penubuhan parti. Usaha untuk mendaftarkan PBS diteruskan dengan gigi, menempuh beberapa rintangan dan cabaran sehinggalah 9 bulan lamanya pun belum ada jawapan. Namun kegigihan Datuk Pairin tidak mudah pudar. Antara lain beliau sehingga terbang ke New York untuk berjumpa dengan Datuk Musa Hitam yang pada ketika itu sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri. Beliau mengekori Datuk Musa Hitam sehingga ke Boston, Amerika Syarikat semata-mata untuk membuat susulan terhadap pendaftaran Parti Bersatu Sabah, iaitu sebuah parti yang berbilang kaum dan agama. Maka pada akhirnya seorang peguam bernama Datuk Dominic telah sampai ke kota Kinabalu pada 6 Mac 1985 dan beliau telah membawa sijil pendaftaran rasmi PBS yang didaftarkan oleh Pendaftar Penubuhan Malaysia Kuala Lumpur pada 5 Mac 1985 dalam suatu majlis di peringkat awal. Sesudah PBS didaftarkan, maka pada pertama kalinya Datuk Pairin telah mengumumkan tentang pendaftaran berkenaan di dalam satu majlis sederhana menunjukkan bendera dan logo PBS di sebuah rumah kediaman mendiang Datuk William Lim di Tanjung Aru, Kota Kinabalu pada ketika itu. Dewan Undangan Negeri Sabah pun sudah diambang pembubaran. Cabaran parti. Cabaran demi cabaran telah berlaku dengan beberapa episod yang berlalu dan ia merupakan cabaran yang amat perit yang perlu dihadapi oleh PBS, khasnya Ketua Menteri. Antara cabaran yang dihadapinya ialah seperti berikut. Pertama ialah bersemuka di Mahkamah Tinggi untuk mempertahankan kerusi jawatan Ketua Menteri akibat dari percubaan rampasan kuasa di istana. Namun kemenangan tetap berpihak kepada PBS dengan bantuan guaman daripada UK. Seterusnya ialah bersemuka dengan perbicaraan di atas tuduhan-tuduhan rasuah yang membabitkan penyambungan kerja kontrak bangunan kedai di Tambunan.
Seterusnya ialah tuduhan rasuah berkenaan dengan pembinaan Coastal Highway, iaitu jalan raya yang baru melintasi tepi pantai dari Lokawi, melintasi melalui Kinarut, Kawang, Pengalat yang menuju tembus ke Pekan Papar. Yang pada hari ini jalan raya tersebut menjadi jalan utama bagi pengguna-pengguna jalan raya yang jauh dari Sarawak, Brunei Darussalam dan dari bahagian pantai barat yang berulang-alik daripada Kota Kinabalu. Semuanya dinikmati hasil daripada perancangan pembangunan infrastruktur oleh Kerajaan PBS. Tindakan yang amat menyayatkan hati ialah Datuk Pairin sebagai Ketua Menteri telah disekat dan ditahan di tengah jalan berhampiran dengan bulatan likas ketika Datuk Pairin sedang menuju ke pejabatnya di Yayasan Sabah. Beliau ditahan kerana kononnya telah terlibat dalam tuduhan rasuah dan penyelewengan kuasa. Itulah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Ketua Menteri dan Presiden PBS pada ketika itu. Akhir sekali ialah perjuangan diteruskan. PBS tidak pernah pudar. Ia akan terus berjuang dan berpegang teguh kepada perjuangan asal parti, terutama sekali memperjuangkan hak-hak rakyat Sabah dalam Persekutuan Malaysia seperti mana yang telah termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963.